ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sidang penonton yang dihormati sekalian, bertemu kita dalam daurah kita membaca kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafidhahumallah. Buku kitab yang membahaskan tentang pokok atau asas-asas penyucian jiwa, cara-cara untuk kita nak membersihkan jiwa kita agar kita dapat terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hamba-Nya yang benar-benar beriman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini kita telah pun membahaskan 4 prinsip daripada kesemua 10 prinsip yang dibahaskan dalam kitab ini. Jadi dalam prinsip yang pertama, kita telah membahaskan berkenaan tauhid, tauhid menjadi asas penyucian jiwa. Kemudian prinsip yang kedua, doa merupakan kunci penyucian jiwa. Prinsip yang ketiga, Al-Quran Al-Karim adalah sumber kepada penyucian jiwa. Dan prinsip yang keempat yang kita bahaskan malam semalam, mengambil contoh tauladan daripada Nabi SAW dalam kita menyucikan jiwa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan bahaskan prinsip yang kelima. Prinsip kelima dalam penyucian jiwa, iaitu penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Untuk mereka yang mengikuti perbahasan kitab ini dengan menggunakan kitab terjemahan yang diterbitkan oleh PIS, jadi boleh lihat di muka surat 62, prinsip yang kelima, penyucian jiwa, muka surat 62, perbahasan berkenaan proses takhliyah dan tahliyah. Apakah yang dimaksudkan dengan takhliyah dan tahliyah? Baik, jadi kita lihat di muka surat 62, penulis Syekh Abdul Razak, dia memulakan perbahasan kitab ini atau perbahasan tajuk ini dengan menjelaskan bahawa sesungguhnya hakikat tazkiyah, tazkiyah maknanya penyucian, kita kata penyucian jiwa, tapi dalam bahasa Arabnya dikata tazkiyatun nafs, jadi tazkiyah, perkataan tazkiyah. Jadi sesungguhnya hakikat tazkiyah, yakni penyucian itu pertamanya ialah mengosongkan jiwa dengan membersihkannya daripada segala keburukan, maksiat dan dosa, kemudian menghiasinya dengan melakukan ketaatan dan amalan ibadah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, atau supaya dengannya engkau menyucikan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk,
dan doakanlah untuk mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Ya. Baik. Jadi penulis Syekh Abdul Razak dia menjelaskan tentang bagaimana proses penyucian jiwa itu. Ini sebelum ni kita dah bahaskan prinsip-prinsip penyucian jiwa daripada sudut-sudut yang berbeza, ya. Di mana yang pertama kita jelaskan bahawa asas penyucian jiwa itu hendaklah berpaksikan kepada tauhid, dan antara isi utamanya ialah dengan doa, ya. Kemudian asasnya hendaklah bersumberkan kepada Al-Quran, ya. Kemudian hendaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai contoh tauladan dalam kita menyucikan jiwa kita. Dalam prinsip yang kelima ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, penulis Syekh Abdul Razak ni nak menjelaskan kepada kita daripada sudut proses, atau daripada sudut kalau dalam bahasa canggihnya dikata SOP-nya lah, ya. Apakah SOP, ya, penyucian jiwa itu, ya. Jadi beliau menjelaskan bahawa penyucian itu pertamanya ialah dengan mengosongkan jiwa, yakni dengan membersihkannya daripada segala keburukan, maksiat dan dosa. Yakni proses tazkiyah itu dia bermula dengan kita bersihkan dahulu jiwa kita. Kita bersihkan daripada jiwa kita daripada kotoran-kotoran, ya, akibat perbuatan maksiat dan dosa. Itu peringkat yang pertama, dibersihkan, peringkat pembersihan. Kalau kita nak kata, ya, nak panggil pembersihan pun boleh, tak ada masalah. Ya, jadi ini yang dimaksudkan dengan takhliyah, ya, yang disebut, ya, dalam prinsip yang kelima ni, ya, penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Jadi takhliyah itu maknanya pembersihan, ya, penyucian, proses pembersihan. Adapun tahliyah, dia adalah peringkat yang kedua pula. Selepas jiwa kita menjalani proses pembersihan, peringkat keduanya pula ialah peringkat melengkapkan, ya, proses yang pertama tadi. Yani selepas proses pembersihan, datang pula proses penghiasan, kalau kita nak kata, ya. Pembersihan kemudian penghiasan. Maknanya kita hiasi jiwa kita yang bersih waktu itu, yang sudah bersih, yakni bersih daripada kotoran. Kita hiasi jiwa kita dengan hal-hal ketaatan dan amal ibadah. Jadi ini proses penyucian jiwa yang nak ditekankan oleh Syekh Abdul Razak dalam membahaskan prinsip yang kelima ini. Jadi beliau, ya, membawakan firman Allah yang telah kita baca tadi, ya, di mana Allah kata dalam berkenaan perintah supaya membayar zakat. Ini dalam bab zakat secara khasnya. Tetapi Allah kata apa? Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni sebagai zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Jadi ada disebutkan perkataan, ya, dengan sedekah itu, ya, mereka seseorang muslim itu dapat melalui proses, ya, penyucian diri daripada dosa, di samping penyucian jiwa daripada akhlak-akhlak yang buruk, ya. Baik. Seterusnya kata penulis, firman Allah Ta'ala, atau penulis dia menjelaskan firman Allah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa, mengisyaratkan kepada kedudukan takhliyah. Takhliyah yakni kita kata penyucian tadi, atau pembersihan tadi.
atau dia disebut di sini pengosongan, ya. Ini dibersihkan, maknanya supaya dikosongkan jiwa itu daripada, ya, kotoran-kotoran dosa dan noda, daripada segala bentuk keburukan dengan menyucikan mereka daripada dosa. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk pula mengisyaratkan kepada kedudukan tahliyah, ya, at-tahliyah. Jadi ada at-takhliyah dan ada at-tahliyah. At-tahliyah yang disebutkan dalam terjemahan di sini pengisian, ya, atau kita boleh juga kita sebut tahliyah di sini maknanya penghiasan, ya, pengisian atau penghiasan dengan amalan-amalan yang utama dan kebaikan. Amalan-amalan utama maknanya hal-hal fardu, hal-hal yang wajib, ya. Mendahulukan at-tathhir, yakni proses penyucian jiwa di sini yang melalui dua peringkat, takhliyah dan tahliyah. Mendahulukan tathhir, pembersihan atau takhliyah yang kita sebut tadi, ke atas tazkiyah, yakni penyucian, termasuk dalam kategori mengutamakan at-takhliyah ke atas at-tahliyah. Yakni penulis nak menjelaskan bahawa, ya, prosesnya hendaklah dimulakan dengan pembersihan sebelum pembersihan atau pengosongan sebelum pengisian dan penghiasan. Itu maksud penulis, ya. Justru perkara pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin menyucikan jiwanya ialah meninggalkan segala jenis dosa dan kejahatan yang boleh merosakkan hati atau yang boleh merosakkan jiwa, yang akan menghijab cahaya hidayah dan iman daripadanya. Jadi ini sebenarnya proses penyucian jiwa. Ini prosesnya, iaitu dengan kita menjalani proses pembersihan atau takhliyah, proses penyucian, dengan kita sucikan jiwa kita daripada kotoran-kotoran, hal-hal dosa, yang mana kalau nak lebih jelas lagi, kalau kita lihat dalam proses taubat, ya, dalam proses seseorang itu hendak bertaubat daripada sesuatu dosa, apakah agaknya perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat itu? Bukankah dengan dia berhenti dan meninggalkan perbuatan dosa yang dia ingin bertaubat daripadanya, ya, di samping dia menyesal, ya, di samping dia berazam untuk tidak kembali semula, bukankah dia kena berhenti dulu buat dosa itu, ya? Ini tak mungkin dia bertaubat, ya, tetapi dalam masa yang sama dia masih lagi melakukan dosa yang dia ingin bertaubat daripadanya. Tak mungkin, ya. Jadi dia perlu tinggalkan benda-benda dosa yang dia ingin bertaubat daripadanya terlebih dahulu sebelum, ya, dia melakukan taubat itu. Maka nak kata di sinilah, ya, inilah proses yang dikatakan sebagai takhliyah, ya. Kemudian datangnya proses tahliyah atau pengisian, ya. Dan membahaskan tentang perkara ini, saya teringat kepada pendekatan tasfiyah dan tarbiyah yang diketengahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang bagi saya dia ada kaitan rapat antara kedua-duanya. Syekh Al-Albani, antara perkara yang daripada banyak-banyak perkara yang dia tekankan dalam dakwah, ya, beliau ada mengetengahkan pendekatan tasfiyah dan tarbiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan tasfiyah? Tasfiyah hampir sahaja sama maksud dengan apa yang dibahaskan oleh penulis Syekh Abdul Razak dalam bab ini.
di mana dia sebut takhliyah dan tahliyah. Syekh Al-Albani kata tasfiyah dan tarbiyah. Hampir sama makna dia. Tasfiyah kita kata sama makna dengan takhliyah. Tasfiyah maknanya pembersihan juga. Maknanya di proses seseorang itu membersihkan akidahnya daripada kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam. Demikian juga dia melakukan proses tasfiyah dalam amal ibadahnya, dengan dia membersihkan amalan-amalan hariannya atau amalan-amalan ibadah yang dilakukannya daripada hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya, perlu dilakukan proses tasfiyah dalam bab akhlak, dalam bab muamalat, demikian juga dalam bab mengetengahkan hadis-hadis, di mana perlu dibersihkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, yang banyak berlega-lega dalam masyarakat. Dia dibersihkan muamalah-muamalah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat. Dia bersihkan akhlak-akhlak yang buruk dalam masyarakat, dalam diri individu dan juga masyarakat. Jadi ini istilah tasfiyah yang diketengahkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, di samping tasfiyah ada tarbiyah. Tarbiyah maknanya, tarbiyah saya kira istilah yang biasa kita guna juga. Tarbiyah maknanya pendidikan, ya. Yakni mendidik masyarakat akan ajaran Islam yang tulen, yang berteraskan kepada tauhid dalam bab akidah, yang berteraskan kepada menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, ya. Jadi itu tasfiyah. Adapun dalam perbahasan ini, perbahasan bab kita sekarang ni, ya, Syekh Abdul Razak dia menggunakan istilah takhliyah dan tahliyah, tetapi fokusnya ialah kepada penyucian jiwa secara khasnya, berbanding tasfiyah dan tarbiyah itu melibatkan aspek-aspek agama secara amnya. Tapi hampir saja kedua-duanya ada kaitan. Baik, jadi seterusnya di muka surat 64 penulis dia mengatakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa akan dititikkan di dalam hatinya setompok titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun apabila dia kembali melakukan dosa, maka ditambahkan titik hitam itu sehingga hatinya tertutup. Itulah yang dimaksudkan dengan ar-ran yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itulah ar-ran yang berada di dalam hati mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Maknanya di sini penulis Syekh Abdul Razak dia nak menjelaskan mengapa dalam penyucian jiwa seseorang itu perlu menjalani proses takhliyah, pembersihan, pengosongan sebelum tahliyah, yakni pengisian dan penghiasan. Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW ada menjelaskan tentang hakikat kesan suatu perbuatan dosa atau suatu perbuatan maksiat, di mana Nabi menjelaskan sesungguhnya apabila seorang hamba itu, seorang manusia itu melakukan satu dosa, akan dititikkan dalam hatinya, dalam jiwanya setompok titik hitam. Maksudnya setiap kali seorang itu buat dosa, dia akan mengakibatkan hatinya terkena tompok hitam. Buat satu dosa, satu tompok hitam. Buat dosa lagi, satu lagi tompok hitam, dan seterusnya, ya. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut, maknanya sekiranya seorang itu beristighfar dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Maknanya tumpukan-tumpukan hitam itu akan dihilangkan, akan hilang.
dengan taubatnya itu. Namun apabila dia kembali melakukan dosa, maka ditambahkan titik hitam itu, sehingga kemuncaknya apabila seorang itu terus menerus bergelumang dalam dosa, di mana setiap kali dia berbuat dosa, bertambahlah titik-titik hitam pada jiwanya, pada hatinya. Kemuncaknya hatinya akan menjadi hitam, tertutup semuanya, ya. Tompok-tompok hitam mengakibatkan hati seseorang itu tertutup sama sekali, ya. Dan Nabi menjelaskan bahawa itulah yang dimaksudkan dengan Ar-Ran, ya. Ar-Ran ini istilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bahkan itulah Ar-Ran yang berada di dalam hati mereka. Ar-Ran merujuk kepada hati yang sudah tertutup, hitam, menjadi hitam akibat dosa-dosa yang dilakukan. Dan boleh kita jelaskan lagi, kita tambahkan faedah dalam bab ini, bahawa dalam bab dosa, seorang itu atau hati seseorang itu boleh sampai melalui 3 peringkat. Peringkat pertama yang kita telah bahaskan tadi, maknanya setiap kali dibuat dosa, hatinya terkena tompok hitam. Terkena tompok hitam. Kalau dia berterusan, dia terus bergelumang dalam dosa itu, ya, kemuncaknya hatinya terus, ya, jadi kita kata hatinya jadi hitam legam. Ini dikata, ya, Ar-Ran tadi. Nak perincikan di sini bahawa keadaan seseorang itu tidak semestinya berhenti kat situ. Bahkan dia boleh, jika dia terus menerus dalam keadaan macam tu, akan sampai satu masa di mana, kalau di peringkat awal tadi hatinya, ya, kena hitam-hitam, ya, ada tumpukan-tumpukan hitam, sampai satu peringkat di mana hatinya dah jadi hitam legam, kita kata tertutup kesemuanya, ya. Dan kemuncaknya, iaitu peringkat yang ketiga, di mana hatinya terkunci. Dan ketiga-tiga peringkat ini semua ada disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Am ala qulubin aqfaluha, Allah kata, apakah pada hati-hati jantung mereka ada kunci yang mengunci hati mereka, ya. Jadi ini 3 peringkat seseorang yang bergelumang dalam dosa. Di mana peringkat pertama, hatinya jadi kotor, ya, terkena dengan tumpukan-tumpukan. Peringkat yang kedua, tumpukan hitam itu sudah jadi hitam legam, menutup ke semua hatinya. Ini orang kadang-kadang biasa kita dengar dalam bahasa harian, orang kata hatinya dah tertutup. Apa maksud hatinya tertutup? Apakah benar hati itu boleh tertutup? Di sini boleh kita jelaskan. Ya, bahkan hati seorang itu boleh tertutup. Tertutup bagaimana? Yang ini tertutup dengan tumpukan-tumpukan hitam, ya, akibat dosa-dosa yang dilakukan secara terus menerus, ya. Mula kotor, kemudian tertutup, dan kemuncaknya terkunci, ya. Kotor, tertutup, terkunci, ya. Jadi kalau orang tu kata hati si fulan kotor, ada maksudnya. Hati si fulan tertutup, ada maksudnya. Dan yang paling parah, hati si fulan sudah tertutup atau hati si fulan sudah terkunci. Itu paling berat, itu paling serius, ya. Kemudian kata penulis, kemudian hendaklah dia berusaha sebelum tu, jadi kita kata, kalau kita sudah memahami akan hakikat kesan dosa-dosa yang dilakukan, bahawa dia boleh mengotorkan jiwa seseorang itu, maka bukankah
logiknya, bahkan seperti mana mafhum daripada nas-nas Al-Quran dan hadis menuntut supaya kita, sebelum kita nak berbuat apa-apa, kita kena bersihkan kotoran-kotoran itu terlebih dahulu. Ya. Ini sebagai contoh, seperti mana kalau seorang itu berpindah ke satu rumah yang baru. Bukankah sebelum dia nak bawa masuk barang-barang kegunaan dia, dia akan kosongkan rumah itu terlebih dahulu, buang segala sampah, ya, segala habuk, dia akan cuci sebaik-baiknya. Setelah dipastikan rumah itu bersih, baru dia akan bawa masuk perabot-perabot dia. Ya, bukankah itu kaedah yang paling tepat, ya? Maka demikianlah, ya, dalam bab, ya, spiritual, dalam bab kerohanian, dalam bab, ya, penyucian jiwa, ya, perlu dilakukan proses takhliyah, pengosongan terlebih dahulu, penyucian. Kemudian kata penulis, hendaklah dia berusaha memperbanyakkan amal-amal soleh yang dapat menyucikan jiwanya atau yang dapat mengisi jiwanya. Setelah kita kosongkan jiwa daripada kotoran-kotoran, ya, kita dah bersihkan jiwa daripada kotoran-kotoran, kita kena, ya, melakukan proses pengisian pula atau penghiasan, ya, dengan amalan-amalan ketaatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Maknanya dalam mafhum ayat ini, ya, tuntutan supaya seseorang itu, ya, bersungguh-sungguh, bermujahadah melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah memimpin kita ke arah jalannya, agar Allah memimpin kita ke arah menuju, ya, jalan yang benar, ya, jalan yang membawa ke syurga, ya. Kemudian di akhir ayat Allah kata wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, ya. Jadi ini juga satu petunjuk dalil, ya, dalam ayat ini Allah kata dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang muhsinin. Apa arti muhsinin? Ini orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, ya. Ini dia sedaya upaya mengisi jiwanya, menghiasi hatinya dengan amalan-amalan ketaatan, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, penulis dia menukilkan kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang berkata, at-tazkiyah, yakni penyucian, sekalipun pada asalnya bermaksud pertumbuhan, keberkatan dan pertambahan kebaikan, hal tersebut hanya akan terhasil dengan menghilangkan keburukan. Sebab itu at-tazakki, penyucian itu menghimpunkan hal ini dan itu, yakni at-takhliyah dan at-tahliyah. Ini penjelasan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yakni perincian daripada beliau, bahawa perkataan tazkiyah, ya, seperti mana dalam tajuk perbahasan kitab kita Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Perkataan tazkiyah itu dari sudut bahasa, dia membawa erti pertumbuhan, keberkatan dan pertambahan kebaikan. Tazkiyah, ya, seperti mana dalam istilah zakat. Zakat maknanya pertambahan. Ini daripada sudut dalam bab zakat misalnya, mungkin ada yang tertanya, kenapa dinamakan zakat yang membawa erti pertambahan, sedangkan kalau dilihat realiti, orang yang membayar zakat zahirnya harta dia berkurang sebab dia bayar zakat, dikeluarkan, dia belanja zakat, dikeluarkan bahagian zakat itu. Dari sudut kira-kiranya macam berkurang, tetapi kenapa dinamakan zakat yang membawa erti pertambahan?
Ini nak kata bahawa zakat itu, ya, dia adalah pertambahan dari segi keberkatan. Sekalipun pada zahirnya barangkali kita nampak harta seorang itu berkurang, tetapi realitinya dia bertambah, ya, bertambah dari segi keberkatan, ya, manfaat. Jadi di sini penulis atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah nak jelaskan bahawa sekalipun tazkiyah itu maknanya, ya, pertambahan keberkatan, ya, dan pertumbuhan kebaikan, tetapi dia memberikan perincian, tetapi ini tidak menafikan bahawa sebelum seseorang itu nak merealisasikan pertambahan, ya, dan keberkatan dalam jiwanya, hendaklah dia menghilangkan keburukan-keburukan, kotoran-kotoran dalam jiwanya itu terlebih dahulu, ya. Makna sebagai contoh, tuan-tuan, ya, sebagai contoh, bukankah sebelum seseorang itu dia nak merealisasikan tauhid, dia kena tinggalkan hal-hal syirik? Ini tauhid, lawan dia syirik. Sebelum dia nak merealisasikan tauhid, dia kena tinggalkan hal-hal syirik. Seperti mana dalam kalimah syahadah kita, la ilaha, tiada sembahan, dinafikan semua sembahan-sembahan, kemudian illallah, kecuali Allah, ditetapkan sembahan hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pembersihan, ada penafian, dan ada penetapan. Maka nak kata, ya, begitulah dalam proses tazkiyah. Sebelum kita nak merealisasikan sunnah Nabi SAW dalam amal ibadah kita, bukankah kita perlu tinggalkan amalan-amalan tokok tambah, ya, atau yang diistilahkan sebagai amalan-amalan bid'ah? Kerana sunnah lawannya bid'ah. Sebelum kita nak realisasikan sunnah, kita kena tinggalkan hal-hal bid'ah. Tak mungkin dapat kita merealisasikan sunnah sedangkan dalam masa yang sama kita bergulumang dalam hal bid'ah. Tak mungkin, kerana dia adalah dua perkara yang bertentangan. Jadi itu maksud proses takhliyah dan tahliyah yang dibahaskan oleh penulis dalam bab ni. Kemudian di akhir perbahasan dia menukilkan kata-kata, ya, Ibnu Sa'di rahimahullah, ya. Dia berkata dalam mentafsirkan firman Allah, balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah jugalah yang berhak menyucikan sesiapa yang dikehendakinya. Kata Ibnu Sa'di, maksudnya dengan iman dan amal salih itulah, iaitu dengan meninggalkan akhlak yang buruk serta menghiasi diri dengan sifat-sifat yang indah atau sifat-sifat yang cantik. Yani bagaimana seorang itu, bagaimana Allah menyucikan seseorang itu, ya, iaitu dengan iman dan amal salih setelah dia meninggalkan akhlak yang buruk, ya, hal-hal yang jelek, yang bertentangan dengan syarak, ya. Baik, jadi ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi perbahasan prinsip yang kelima berkenaan, ya, menerapkan proses takhliyah dan tahliyah dalam kita menyucikan jiwa kita, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman, tunduk dan taat kepadanya. Dan saya kira pada malam ni kita mungkin boleh, ya, kita boleh dapat selesaikan awal lah, ya, kerana perbahasan prinsip yang kelima ni pun ringkas sahaja diketengahkan oleh penulis. Cuma dalam kuliah malam semalam ada satu soalan yang saya minta supaya ditangguhkan, ya, kepada malam ni, iaitu soalan yang dikemukakan oleh saudara Muhammad Azad, ya.
di mana dia bertanya berkenaan status orang gila, ya. Dia kata ada orang menganggap orang gila dijamin syurga sehingga diangkat orang gila sebagai wali. Ada dalil yang menjamin orang gila atau hilang akal dari kecil dijamin syurga? Itu soalan dia lah, ya. Dan setelah saya melakukan semakan, saya mendapati Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ada menjelaskan tentang perkara ini. Cuma soalan Muhammad Azad, saya ingat ada dua bahagian, ya. Satu berkenaan, ya, tanggapan sebahagian orang bahawa antara wali-wali Allah ialah orang gila. Itu satu perkara, itu sebenarnya satu topik, ya. Adakah benar tanggapan sebahagian kelompok bahawa kalau kita lihat seseorang nampak macam gila di tengah jalan, jangan sekali-kali kita mencela atau memandang rendah terhadap dia? Ini menurut tanggapan sebahagian kelompok. Kenapa? Kerana kemungkinan besar dia orang gila itu adalah wali Allah. Ini tanggapan ini dah lama dah, ya. Barangkali tak salah untuk nak kata benda ni dah beratus-ratus tahun dah, semenjak dahulu lagi, ya. Sejak timbulnya, ya, fahaman tasawuf, ya, tarikat-tarikat, benda ni dah lama, ya. Jadi benda ni dah apa, syubhat ni sudah lama tersebar dalam masyarakat Islam, dan kita dapati sehingga ke hari ini syubhat ini masih ada lagi. Tanggapan sebahagian kelompok bahawa barangkali seorang yang kita lihat nampak macam gila, dan barangkali dia memang gila, ada kemungkinan bahawa dia sebenarnya adalah wali Allah. Ini satu perbahasan. Cuma saya nak sentuh bahagian yang kedua terlebih dahulu dalam soalan tadi, bahawa ada dalil atau tidak yang menjamin orang gila atau hilang akal dari kecil, yakni semenjak kecil, dijamin syurga. Saya lihat Syekh Ibn Uthaymin, dia menjelaskan bahawa pertamanya ada perbahasan dalam kalangan para ulama tentang status orang gila. Tak kira lah dia gila semenjak kecil atau dia gila, ya, setelah beberapa lama, ya. Bagaimana keadaan dia di hari akhirat kelak? Ada dua pandangan. Ada pandangan mengatakan bahawa orang gila, ya, dia di akhirat nanti dia akan terus masuk syurga. Ini satu pandangan, ya. Kerana masakan Allah akan mengazab dia dengan api neraka, sedangkan ketika dia di dunia dia tidak ada kewarasan. Maknanya apa artinya orang gila? Antara maksud orang gila yang maknanya orang yang tak sedar, ya, tak siuman. Maknanya tak faham apa yang dia buat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang gila, dia buat benda-benda pelik, ya, benda-benda yang, ya, tak betul, macam-macam lah, ya. Cakap seorang-seorang, dan seumpamanya mungkin keluar di tengah orang ramai tak pakai baju dan sebagainya. Sebabnya jelas, kerana dia tidak ada kewarasan. Jadi pandangan pertama dalam kalangan para ulama mengatakan bahawa keadaan orang gila, ya, di akhirat dia akan terus masuk syurga, sama sekali dia, ya, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ketika di dunia dia tidak ada kewarasan, ya. Ini pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang kedua, ya, dan saya kira ini pandangan yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Dia mengatakan bahawa status orang gila di akhirat nanti, mereka akan
melalui proses seperti proses golongan ahli fatrah, ya. Golongan ahli fatrah. Apa artinya golongan ahli fatrah? Golongan ahli fatrah ialah golongan yang tak sampai seru. Ini saya kira mungkin istilah yang biasa digunakan dalam masyarakat. Dia tak sampai seru. Apa artinya tak sampai seru? Tak ada sesiapa yang menjelaskan kepada dia kebenaran. Dia tak tahu pun apa tentang Islam, ya. Dia tak tahu, ya, hal-hal kewajipan, hal-hal larangan, dia tak tahu. Mereka ini diistilahkan sebagai golongan ahli fatrah, ya, seperti orang yang tinggal di pedalaman dan sebagainya. Bahkan saya lihat Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menjelaskan bahawa golongan ahli fatrah juga termasuk orang-orang yang mendengar tentang Islam, tetapi mereka mendengar tentang Islam dengan cara yang salah. Ini mereka salah faham tentang Islam. Mereka memahami Islam berdasarkan tohmahan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahawa Islam adalah agama keganasan, Islam adalah agama yang menindas dan seumpamanya. Seperti yang kita dengar pada hari ini. Ya, pada hari ini inilah, ya, syubhat-syubhat musuh-musuh Islam mengatakan bahawa Islam ni agama keganasan, terorisme dan sebagainya. Masakan orang-orang awam daripada kalangan masyarakat barat kafir yang mendengar tentang Islam dengan sedemikian rupa akan tertarik kepada Islam. Mana mungkin? Sudah semestinya mereka akan tolak Islam yang diketengahkan dengan sedemikian rupa. Jadi Syekh Al-Albani menganggap bahawa orang-orang yang salah faham tentang Islam kerana maklumat tentang Islam sampai kepada mereka dengan cara yang salah. Yani mereka dapat maklumat yang salah, gambaran yang salah tentang Islam. Maka mereka ini juga termasuk dalam kalangan ahli fatrah menurut pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, pandangan kedua dalam kalangan para ulama berkenaan orang gila, mereka menyamakan, ya, kesudahan orang gila dengan golongan ahli fatrah. Bahawa orang-orang gila dengan golongan ahli fatrah, mereka akan menjalani satu proses yang khas di padang mahsyar di akhirat nanti. Sekiranya proses khas maknanya ujian khas. Mereka akan diberikan satu ujian yang khas. Sekiranya mereka lulus, maka mereka dapat masuk syurga, dan sekiranya mereka gagal, ya, mereka akan dihumban ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Jadi ini dua pandangan lah, ya, berkenaan status orang gila, ya. Dan Syekh Ibn Uthaymin dia menguatkan pandangan yang kedua, ya, bahawa golongan orang-orang gila ni, ya, mereka akan menjalani ujian yang khas di akhirat nanti. Jika lulus masuk syurga, jika gagal, ya, mereka akan masuk api neraka, wal'iyadzubillah. Baik, ini bahagian yang kedua dalam soalan tadi. Adapun bahagian yang pertama, ya, tanggapan masyarakat bahawa barangkali seorang itu dia gila pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya dia seorang wali Allah. Ini adalah pandangan yang batil. Ini adalah pandangan yang batil, pandangan yang salah. Kenapa? Kerana kalau saya kira kita kena jelaskan dulu apa definisi wali Allah. Dan hakikatnya Allah sendiri telah menjelaskan definisi wali Allah dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya, ya, para wali Allah, mereka tak rasa takut ataupun sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu para wali Allah ini ialah mereka yang beriman dan bertakwa. Yang beriman dan bertakwa.
Jadi kita kena faham siapakah orang yang beriman dan orang bertakwa, dan apakah orang-orang gila boleh dikategorikan sebagai orang yang beriman dan golongan yang bertakwa. Dan apa artinya takwa? Kalau iman maknanya saya kira kita boleh faham apa arti iman, tapi apa artinya takwa? Bukankah takwa itu antaranya ialah dengan melaksanakan suruhan, melaksanakan hal-hal kewajipan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang? Bukankah itu tuntutan ketakwaan? Jadi bagaimana seorang orang gila yang tak tahu apa yang dia buat dan sering sahaja dia hidup dalam alam dia sendiri, dan barangkali dia tak solat dan sebagainya, masakan dia boleh dapat solat dalam keadaan dia tak sedar diri dan sebagainya. Bagaimana orang yang sedemikian keadaan dia boleh dikatakan dia beriman dan bertakwa? Jadi jelaslah, ya, golongan yang beriman dan bertakwa berbeza keadaan mereka dengan orang-orang gila. Dan dalam hadis Nabi SAW, baginda menjelaskan bahawa ada 3 kelompok manusia yang terangkat pena buat mereka. Maknanya tidak dicatatkan buat mereka dosa atau pahala. Ada 3 kelompok manusia yang terangkat pena mereka. Siapa dia? Iaitu budak kecil sehingga dia baligh, ya. Kelompok yang pertama, budak-budak kecil, budak-budak anak-anak kecil sehingga mereka baligh. Maknanya sepanjang mereka kecil, mereka tak ada dosa pahala, ya. Tapi bila dah baligh, baru dia akan diperkirakan dosa pahalanya. Kelompok yang kedua ialah orang yang tidur sehingga dia jaga. Maknanya sepanjang dia tidur, dia tak ada dosa pahala, sebab dia dalam keadaan tak sedar. Bila kita tidur, kita tak sedar apa yang berlaku. Betul? Barangkali mungkin kadang-kadang, contohlah, ketika tidur mungkin ada orang mengigau, dia bercakap meracau-racau. Baik, bagaimana kalau disumpah seranah bila dia tidur? Adakah dia dicatat dosa buat dia? Jawapannya tak. Sebab dia dalam keadaan tidur, maknanya dalam keadaan tak sedar. Dan kelompok yang ketiga ialah orang-orang gila sehingga orang-orang yang tak siuman sehingga dia kembali siuman. Jadi ini 3 kelompok manusia yang pena terangkat. Apa artinya pena terangkat? Maknanya malaikat pencatat amal, Raqib Atid, tak menulis buat mereka apa-apa dosa atau pahala. Kerana mereka, kalau kita lihat apa hubungan antara ketiga-tiga kelompok yang kita sebut tadi, ketiga-tiga mereka tidak ada kesedaran. Maknanya mereka tidak ada akal yang celik, yang sedar tentang apa perbuatan mereka betul atau salah, baik atau buruk. Ya. Baik, jadi masakan orang gila yang tidak ada dosa atau pahala, yang tidak ada kewarasan akal, tidak siuman, tidak tahu apa yang dia sedang buat, boleh dianggap sebagai orang yang beriman, boleh dianggap sebagai orang yang bertakwa, yang menjadi syarat definisi wali Allah? Tidak mungkin. Maka kesimpulan di sini bahawa apa yang nak dijelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa tak mungkin seorang gila boleh dikatakan bahawa dia wali Allah. Tak mungkin. Ya. Boleh kita kata orang gila ni dia tengah-tengah. Tidak dikatakan bahawa dia Islam, dan tidak boleh dikatakan bahawa dia kafir. Islam ni dari segi dia orang yang bertakwa. Kafir dari segi dia ahli maksiat. Orang gila tak, dia letak di tengah-tengah. Saya kira inilah keadilan. Dengan kita meletakkan setiap sesuatu tu pada tempatnya. Jangan kita melampau dari sudut kita memuji, dan jangan kita melampau dari sudut kita menghina. Ya. Jadi orang gila dia tengah-tengah. Dia bukan ahli takwa, tapi dalam masa yang sama juga dia bukan ahli maksiat. Dia tengah-tengah. Maka jauh sekali daripada kita nak menganggap mereka sebagai wali Allah. Ya. Baik, jadi harapannya semoga jelaslah ya penjelasan yang diberikan tadi.
Baik, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan daripada saudara Abu Aisyah. Dia kata, apa hukum kalau waris si mati tidak menuntut harta peninggalan si mati, dan apakah kesannya kepada si mati? Tidak ada sebarang kesan pada si mati, ya, kerana secara prinsipnya harta pusaka, ya, yang ditinggalkan oleh si mati sudah berpindah milik kepada waris-waris, ya. Jadi si mati tidak ada apa kaitan lagi dengan harta yang dia tinggalkan. Ya, harta yang ditinggalkannya itu telah berpindah milik pun menjadi milik waris-waris, ya. Itu satu. Tapi apa hukum kalau waris tidak tuntut? Tapi timbul persoalan, siapa yang mengurus harta pusaka tersebut? Jadi kita kena jelas bahawa kalau seorang itu meninggal dunia, hartanya akan berpindah milik kepada waris-waris, dan harta si mati itu akan menjadi milik waris-waris itu, dan orang lain tak boleh sewenang-wenang ambil, ya. Bahkan barangkali kalau dia waris sekalipun, dia tidak boleh mengambil lebih daripada bahagian yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dia. Dia tak boleh ambil lebih, ya, melainkan dengan izin dan keredaan waris yang berkenaan. Kerana kalau dia dapat izin, waris yang berkenaan dengan rela hati melepaskan bahagian pusakanya, maka kalau macam tu tak ada masalah, ya. Jadi apa hukum kalau waris si mati tidak menuntut? Kita kata ini akan dianggap sebagai harta pusaka yang tidak dituntut lah, dan dia akan terus dalam keadaan macam tu sehinggalah waris datang menuntut, ya. Kerana itu milik waris-waris yang berkenaan. Itu secara dasarnya lah, ya. Bagaimana kalau hal itu berterusan, itu satu perkara yang lain lah, iaitu itu saya kira bergantung kepada situasi dan keadaan lah, ya. Baik, kemudian ada soalan yang kedua juga daripada saudara Abu Aisyah. Dia kata, berkenaan solat berjemaah 1 meter, ada pendapat mengatakan solatnya sah tetapi bukan seperti pahala berjemaah. Benarkah pendapat tersebut? Ya, ini saya kira berkenaan keadaan yang kita lalui pada masa sekarang dalam tempoh penularan wabak penyakit COVID-19 ni, ya, di mana antara arahan pemerintah ialah supaya umat Islam solat secara jarak-jarak di masjid dan surau, ya. Ada pendapat mengatakan solat sah tetapi pahala berkurang. Saya kira pendapat itu tidak tepat lah, ya. Pendapat itu tidak tepat. Kenapa? Kerana dalam soal, ya, ada arahan daripada pemerintah, daripada pihak berkuasa Islam atas kaum muslimin supaya mereka solat jarak-jarak dalam prinsip taat kepada pemerintah, ya, dalam hal-hal yang ma'ruf. Maka kita kata kita taat. Kaum muslimin perlu taat arahan pemerintah ini, ya, demi kita menjamin keharmonian dan kesatuan umat Islam, supaya jangan timbul kekacauan, jangan timbul perbalahan, jangan timbul persengketaan. Kalau masing-masing dengan pendapat masing-masing, ini akan timbul huru-hara, kacau bilau. Jadi arahan pemerintah dalam bab soal jarak-jarak perlu dilaksanakan, sekalipun barangkali kita ada pendapat kita yang berbeza dan sebagainya. Itu kita simpan untuk diri kita lah. Itu kita simpan untuk diri kita. Kalau kita semayang di dalam rumah dan sebagainya, itu terserah kepada kita. Tapi kalau di masjid, di tempat-tempat awam, maka arahan pemerintah supaya kita solat jarak-jarak perlu dilaksanakan, ya. Tetapi adakah pahala solat berjemaah itu berkurang? Kita kata tak mungkin. Tidak sama sekali. Ketika mana kita solat jarak-jarak, walaupun mungkin kita ada pendapat yang berbeza, tetapi kita melakukan hal sedemikian kerana melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, supaya kita taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, sebagaimana dalam banyak nas-nas hadis
ya 'alal mar'il muslim as-sam' wa ta'ah, menjadi kewajipan atas seorang muslim itu dengar dan taat kepada pemerintah muslimnya dalam hal-hal yang ma'ruf. Tak mungkin kita melaksanakan perintah syariat supaya taat kepada pemerintah mengakibatkan kita kurang pahala. Tak mungkin. Bahkan kita tegaskan pahala solat berjemaah itu tetap terjamin. Ya. Kerana kita melaksanakan solat dengan cara yang sedemikian, kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mewajibkan kita taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan daripada saudara Da'i Azwan Aryawi. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, apa hukum orang yang berputus asa dengan rahmat Allah? Mohon pencerahan. Ya. Sebagai seorang Muslim, ya, tak mungkin, ya, dia berputus asa daripada rahmat Allah. Dan hal ini Allah sebutkan, Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, ya, dalam surah Yusuf ayat 87. Allah mengatakan, wala tayasu min rauhillah, dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah mereka yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Jadi ini satu peringatan dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jangan sekali-kali berputus asa. Berputus asa daripada rahmat Allah, merasa bahawa Allah telah meninggalkan kita, merasakan bahawa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita dan seumpamanya, merasakan bahawa kita sudah celaka, bahawa tidak ada jalan selamat bagi kita dan seumpamanya. Ini semua tanggapan-tanggapan yang salah sama sekali, bertentangan dengan satu ayat, ya, satu contoh ayat yang telah kita sebutkan tadi dalam surah Yusuf ayat 87. Dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Yakni jawapan kepada pertanyaan tadi secara tepat, ya. Bahkan Allah kata, sungguhnya tidaklah yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang kafir, ya. Kemudian ada soalan daripada saudara Abu Adam. Bolehkah Ustaz bagi nasihat, tips untuk istiqamah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Jawapan ringkas yang atau jawapan yang terlintas dalam fikiran yang dapat saya berikan, antaranya ialah dengan kita terus menuntut ilmu. Kerana dengan kita menuntut ilmu, ia akan menjadi sebahagian daripada tazkirah, peringatan buat kita. Kerana ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau kita nak istiqamah untuk terus berada dalam ketaatan kepada Allah, tidak dinafikan antaranya ialah dengan jalan ilmu. Ilmu menjadi asas dalam amal ibadah kita. Mana mungkin kita istiqamah dalam satu ibadah dengan kejahilan, ya. Ini jelas satu kerugian. Jadi antaranya ialah dengan kita terus menerus, ya, melazimi halaqah-halaqah ilmu, ya. Kerana dengan cara sedemikian kita, ya, terus dapat mengingatkan diri kita tentang tanggungjawab kita, ya, perkara-perkara yang perlu kita laksanakan, perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan dan seumpamanya. Demikian juga antara cara kita istiqamah, ya, dalam hal-hal ketaatan, dengan kita memastikan persekitaran kita. Persekitaran, yakni persekitaran tempat tinggal kita, persekitaran tempat kerja kita, persekitaran kawan-kawan kita.
kerana dia sangat memberi kesan kepada kita. Ya, persekitaran sangat memberi pengaruh kepada pembawaan seseorang ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Jadi kalau persekitaran kita baik, insya-Allah ya, kita akan turut merasa kesan baik dia. Kalau persekitaran kita buruk, nauzubillah, kita akan turut terkena tempiasnya. Jadi pastikan bahawa ya, kita sentiasa bergaul dengan orang-orang yang orang-orang yang saleh, ya. Dan sedaya upaya kita kena jauhkan diri kita daripada rakan-rakan yang talih. Apa artinya talih? Yani lawan kepada saleh. Saleh lawan dia talih. Jangan kita duduk-duduk, ya, bersenang-senang, berbual-bual, ya, dengan rakan-rakan yang tidak baik, yang rakan-rakan yang lebih mengajak kepada keduniaan, rakan-rakan yang lebih mengajak kepada membuang masa, hal-hal maksiat, hal-hal lagha dan seumpamanya. Ini kita kena, ya, orang-orang yang seperti ini kita kena jauhkan diri kita daripadanya, kerana mereka, ya, jelas mereka bukan, ya, rakan yang baik. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalis as-salih wal jalis as-su ka hamil al-misk wa nafikh al-kir. Umpama rakan yang baik dengan rakan yang buruk ialah seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Kalau penjual minyak wangi, sama ada dia akan menghadiahkan minyak wangi kepada kita, atau kita dapat beli daripada dia minyak wangi, atau paling tidak kita dapat harum, kita dapat mencium bau yang bagus daripada dia. Ini rakan yang baik. Berbanding dengan rakan yang buruk, Nabi umpamakan sebagai tukang besi, ya. Kalau pakaian kita tidak terbakar, paling tidak kita akan dapat bau yang busuk, ya, bau asap daripada dia. Ini kesan apabila kita bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik, ya. Itu yang jawapan yang terlintas lah yang dapat saya, ya, berikan. Kemudian ada pertanyaan daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pula dengan mereka yang gila bukan dari kecil? Mereka gila ketika di pertengahan umur, di masa mereka berakal, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Adakah mereka juga tergolong dalam golongan ahli fatrah? Ya, bagaimana pula kalau orang itu dia hilang kewarasan di pertengahan umur? Maknanya dia sempat baligh. Ya, dia sempat baligh, dia sempat membesar dalam keadaan, ya, berakal. Dan tidak lama kemudian dia ditimpa penyakit gila. Bagaimana keadaan mereka? Saya kira di situ keadaan orang yang macam ni dia sedikit berbeza dengan orang yang memang gila semenjak kecil. Kalau orang yang macam ni, sepanjang tempoh dia berakal, di situ dia termasuk dalam kalangan mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf maknanya yang dibebankan dengan perintah-perintah agama, suruhan dan larangan. Maka sepanjang masa dia mukallaf, panjang atau pendek tempoh itu, ya, sekiranya dia golongan ahli ketaatan, maka dia mendapat pahalanya. Tetapi kalau sekiranya dia ada meninggalkan, dia ada terjebak dalam hal-hal haram, dan tak sempat bertaubat daripadanya, secara prinsipnya dia akan diperkirakan, ya, dia akan dipersalahkan. Sebab dalam tempoh tu dia sihat, akalnya sihat, maka dia termasuk dalam golongan mukallaf yang ada dosa pahala. Adapun ketika dia ditimpa penyakit gila, maka waktu itu kita kata pena terangkatlah, seperti yang kita bahaskan di awal tadi. Maka waktu itu kalau dia dah bermula saat dia terkena penyakit gila, dia tidak lagi, ya, dia dikecualikan daripada golongan mukallaf. Dia tidak lagi ada kewajipan dan larangan, ya, dia tidak ada lagi dosa dan pahala, ya. Tetapi sepanjang tempoh masa dia sihat, dia akan dia termasuk dalam golongan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang tempoh dia sihat itu,
ya. Jadi dia tidak boleh dikategorikan sebagai, dia tidak boleh disamakan dengan golongan yang memang gila ya semenjak kecil, dan dia tidak boleh disamakan dengan golongan ahli fatrah ya. Kerana golongan ahli fatrah maknanya golongan yang tak sampai seru ya. Ada berbeza dengan orang yang memang dia baligh, dia lahir dalam keluarga Islam, dia tumbuh membesar sebagai seorang muslim dengan akal sihat ya, maka dia mukallaf, dia ada dosa pahala dia ya. Baik, semoga jawapan yang diberikan jelas insya-Allah, dan saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.